Okey, kita terus sambung. Saya terus sambung untuk contoh satu. Contoh satu ialah example satu ialah asset and revenue. So kita hari ni kan kita fokus pada revenue and expenses. Okay. Contohnya awak salin the business receive cash of RM1,000 for rent. Jadi kat sini dia ada dua account, iaitu apa? Cash. Yang ini rent. Saya buat dua ni. Okey. Jadi kalau berdasarkan yang kita telah belajar dulu, kita ada dua account yang kita boleh kenal pasti sini lah. Account apa? Account cash dengan account apa? Dengan account rent. Rent ni kalau boleh awak tambahkan rent receive. Apa maksud rent receive? Kita dapat sewa. Perniagaan tu mendapat sewa lah. Contohnya, awak jual di kedai runcit, tetapi awak ada juga rumah sewa. So, awak dapat duit daripada penyewa lah. So, awak dapat duit RM1,000. Cash awak terima. Apa kesannya bila awak terima cash? Cash bertambah ke berkurang? Cash adalah asset. Rent receive adalah apa? Rent receive adalah revenue. Okey. Kalau dalam transaction ini, apakah kesan kepada account asset ataupun cash ni? Bertambah ke berkurang? Dapat duit, cash awak bertambah, asset pun bertambah. Kalau asset bertambah, ingat tak sebelah mana? Asset bertambah. Debit ke kredit? Debit. And then rent receive. Yang ni agak susah sikit lah. Bila mana awak, yang ni agak susah lah. Memang tak bila mana. Maksudnya revenue kita bertambah. Kita punya revenue bertambah. Sebab sebelum ni mungkin awak tak ada rumah sewa Bila mana ada rumah sewa, dulu tak ada hasil, sekarang dah ada hasil. Awak punya revenue ataupun hasil awak hasil perniagaan bertambah bila mana wujudnya jualan. Okey. Yang ini kalau revenue bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Boleh So di sini kita ada apa? Debit apa? Debit cash, kredit apa? Macam saya buat ni lah. Debit cash, kredit apa? Kredit rent receive. So kita merujuk balik kepada account sebanyak RM1,000. Yang ni kalau boleh awak salin, kalau tak awak ambil gambar lah. Sebab nanti kita ada latihan ni tau. Awak cuba buat untuk question Dah siap belum ni? Ya, saya belum.
Untuk soalan question cash sale of RM7,000. Cuba buat. Kau buat macam saya lah. Boleh tak kalau buat macam saya tu? Ini lah example lah. Example. Yang ini question. Exercise lah. Awak buat macam saya. Kalau boleh lah. Soalan ni senang je. Cash sale. Maksudnya buat jualan secara tunai. Buat secara tunai contohnya kalau awak jual, awak ada jam lama, awak jual secara tunai. Tak ada orang berhutang lah. Awak dapat duit. So apakah kesan pada akaun ni? Cuba buat. Nanti salah seorang ni hantar PM tepi lah. Kalau setiap orang ni penuh pula. Tapi setiap orang kena buat yang ni tau, soalan ni. Bila awak dah hantar nanti saya tengok lah ya. Maksudnya awak hantar jawapan awak WhatsApp. Betul-betul Ada yang dah hantar, saya bagi jawapan tu lah. Tapi ada latihan yang lebih detail nanti. Okey. Saya akan beri, nanti saya ada soalan yang lebih detail. Dan kita teruskan lagi. Yang kedua ialah expenses pula So rasanya awak masih ingat lagi. Kita ada asset. Example 2. Asset, liability, and expenses. Antara tiga ni lah.
Contohnya, ini contoh. Paid the insurance by cash. RM 1000. Okey. Awak surat salin ni, awak cuba jaya lah. Buat kotak. Akaun mana? Akaun apa yang terlibat ni? Ada 2 akaun Ada 2 akaun. Iaitu akaun apa? Cuba jawab salah satu ni. Kita ada 2 akaun. Sebut salah satu ni akaun apa? Guna mikrofon pun boleh. Akaun apa ni? Ini transaction dia. Kena pasti 2 akaun yang terlibat. Please identify 2 accounts involved in these transactions. So, akaun apa? Akaun insurance dengan akaun cash. Okey. Insurance dengan cash. Apakah kesan akaun cash kita ni? Bertambah ke berkurang? Bila kita bayar, cash kita akan apa? Cash adalah aset. Insurance adalah expenses. Okey. Apakah kesan cash kepada transaction ini? Ataupun apakah cash kita akan bertambah ke berkurang? Bila kita bayar, cash akan berkurang. Dan belanja. Apa maksud belanja? Belanja ialah kita punya perbelanjaan semakin bertambah ke berkurang. Bila kita bayar, tak semestinya berkurang. Biasanya pelajar keliru. Expenses kita akan apa? Sebenarnya, kalau awak perasan, perbelanjaan kita semakin bertambah. Perbelanjaan kita semakin bertambah. Kalau awak perasan lah, expenses kalau bertambah sebelah mana? Expenses bertambah sebelah mana? Debit. Debit. Awak tengok Awak tengok yang saya dah buat. Saya dah buat ni. Ni. Expenses bertambah sebelah mana? Expenses bertambah sebelah debit. Expenses bertambah sebelah debit. Okey. Debit dia bertambah sebelah kredit. Susah Ini paling susah lah saya nak terangkan. Kalau awak faham yang ini, so debit apa, dan aset berkurang sebelah mana? Tadi senang lah. Aset berkurang sebelah mana? Cuba awak ingat lah. Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, so debit apa? Debit account, credit account. Okey. So debit apa? Account insurance. Dan credit account apa? Account cash. Sebanyak berapa? 1000. Okey. Saya tanya pula. Pay wages. Salary RM 1000 by cash. Ini question cuba awak buat macam saya ni kat atas ni. Sama macam atas tadi. Sama macam inilah. Ni soalan. Ni contoh bayar insurans. Dan ni kita bayar wages pula. Kalau boleh awak buat sendiri. Tengok jawapan sikit. Contoh dan buat sendiri. Cuba awak buat. Nanti WhatsApp siapa yang dah ni.
Account tu kena tengok bukan expenses account wages debit debit wages, credit cash. So kalau macam gini ialah kita ada dua account, wages dengan apa? Cash Wages account, cash. Wages ialah expenses. Cash adalah apa? Cash adalah asset. Okey. Expenses bertambah, wages bertambah, cash duit kita berkurang. So expenses bertambah sebelah debit dan asset berkurang sebelah kredit. Debit wages, kredit cash Jangan sesekali tulis debit expenses. Kita tahu expenses apa. So kena pasti. Kredit cash. Jangan sesekali account asset. Namanya account asset lah. Jangan Sebab kita nak tahu detail dia. Account apa. Itu elemen Saya terus kepada yang ini. Yang susah sikit. Yang contoh 3 ni. Yang melibatkan 3 accounts. Okay. Makin susah ni. Penghujung kepada susah dia. Okey, kita terus pada yang kita clearkan soalan dia ialah contoh 3. Paid maksudnya bayar. Beda ni supplier. Betul tak? Beda supplier. RM1000 in cash and earn memperolehi earn discount receive of RM50. Ni soalan ni. Ni banyak. Ada 3 account tetapi dia balance tak? Awak salin dulu. Dah siap salin ni. So, kita kena pasti account dia. Kita bulat dululah. Mula dah supplier. Lepas tu cash. Discount receive. 1, 2, 3. Okey.
Yang ni kalau awak faham semua ni, awak mudah lah. 1, 2, 3. Satu supplier tu, nama lain bagi supplier apa? Debtor ke creditor? Cuba ingat balik. Supplier, debtor ke creditor? Creditor. Supplier adalah creditor. Lepas tu account cash, memang cash lah. Yang ketiga ada discount receive. Creditor ialah apa? Liability. Cash adalah asset. Discount receive adalah apa? Ingat tak? Kalau lu kata receive ialah apa? Revenue. Revenue. Okey. So ketiga ni lagi susah lah. Ya Allah Akbar. Kita berhutang dengan beda sejumlah RM1,000. Dan discount receive ialah RM50. Okey. Bila kita bayar, paid maksudnya bayar kan? Paid adalah bayar. Bila kita bayar, apakah kesan kepada akaun ini? Cash akan bertambah ke berkurang? Berkurang. Aset berkurang. Kalau aset berkurang sebelah mana? Sebelah kredit. Okey. Bila kita bayar, hutang kita dengan supplier akan bertambah ke berkurang? Mana tu? Hutang kita bertambah ke berkurang bila kita bayar? Hutang kita dengan supplier akan berkurang. Akan berkurang. Liability berkurang sebelah mana? Sebelah debit. Sebenarnya kita berhutang dengan kreditor bedah ni RM1,000. Tapi kita dapat diskaun RM50. So awak hanya bayar berapa awak rasa? Contohnya awak berhutang orang RM1,000 tapi bedah ni beri awak RM50. Awak hanya kena bayar 900 berapa? RM950. Okey. Revenue. Revenue awak ingat, revenue memang banyaknya bertambah. Hasil kita bertambah lah. Okey. Revenue bertambah sebelah mana? Revenue bertambah sebelah mana? Debit ke kredit? Tengok balik. Kredit. Okey, kita susun balik. Debit sebelah atas, kredit sebelah bawah. Dan kita akan buat account dia. Debit apa, kredit apa. So, debit apa? Kreditor beda. Sebanyak berapa? Sebanyak RM1,000. Okey. Lagi satu kredit Kredit apa? Kredit cash. Sebanyak berapa? RM950. Dan satu lagi kredit, kredit diskaun apa? Diskaun receive. Sebanyak berapa? RM50. So balance ke tidak? Antara debit dan kredit? Balance. Dia mesti balance lah.
So yang ini kredit, discount, receive. Jadi saya beri ni masa banyak sikit lah untuk awak faham. Kalau boleh awak tengok soalan, jawapan tu buat sendirilah. Kalau boleh yang ini, kalau awak faham, rasanya senang lah debit apa, kredit apa senang. Okay. Ini awak buat dalam journal-journal lah, kalau ada buku journal-journal tu. So awak boleh salin boleh? Boleh salin. Dan seterusnya, kita macam dah, untuk journal-journal ni macam dah dah selesai jugalah. Cuma kita nak ni lah, latihan. Kita akan buat latihan aktiviti 2.6 tu ya, penting. Jadi yang ni awak cuba buat dulu ya. Nanti saya akan beri latihan yang hampir sama lah. Kena hantar, kena kalau awak dah hantar, jangan hantar lagi lah. Maksudnya orang lain nak hantar. Contohnya Faris, Yasmin ni, Nur Ain, Afiq Akam, Muhammad Halis, Amirudin Hakim. Semua ni. Kalau awak dah siap, setiap soalan tu, siapa yang dah siap tu hantar, tu hantar. Saya tak nak lah orang kata, saya tak dapat nak kawal awak berada di mana ya. Di mana apa. So ini antara jawapan yang awak kena keluarkan kat saya lah. Mula-mula buat analisis, kemudian buat jurnal. Saya akan beri soalan ke atas dan awak selesaikan di ruangan ni lah.
warna ni. Awak kena selesaikan yang ni Macam inilah, ni jawapan, contoh jawapan. Boleh tak? Yang ini susah, sebab ada 3 akaun kan. Tetapi kita dah melalui banyak soalan 2 akaun. Kalau boleh awak ambil peluang ni, mana dah tahu hari-hari awak sakit ke, yang tak dapat datang kuliah ke kan. Kalau awak PNTP tu, adalah markah yang saya akan beri bakal bonus sikit. Siapa yang dah hantar, tak payahlah. Ramai lagi yang belum hantar lagi. Ramai lagi yang belum hantar. Okey, saya... ni saya nak beri satu-satu. Saya akan buat satu-satu. Boleh? Ni dah siap ni? Okey, boleh. Yang kat skrin dah siap Dah siap. Okey. So, kita buat soalan nombor 1. Nanti awak kena hantar. Kalau tak, saya tak pergi ke soalan nombor 2 Cash. Dengan awak siap dengan soalan sekali, boleh tak? Bila beri jawapan tu, bila awak hantar gambar, siap dengan soalan sekali. So, kena buat analisis and general. Boleh buat sekarang lah. Cash sale of RM 10,000 Dah siap hantar Yang dah hantar tu, tak payahlah ada lagi orang lain. Kasi kadang saya takut orang lain tak boleh buat Ingat saya untuk panggil untuk kehadiran Ingatkan kat buat sengah je lah. Kalau dah siap, hantar dekat share WhatsApp Yang pelajar yang belum hantar, Cawak dah selalu hantar tu, tak payah hantar lah. Yang lain
Okey. Kau kena buat akaun ni, asyik akaun. Oh dah. Ya. Yeah. Asyik akaun dah. Okay. Asyik akaun dah hantar. So, soalan kedua pula ya. Soalan kedua. So, yang ini akaun dia ialah saya bulatkan cash dengan sales. Okey. So, akaun cash dengan akaun sales. Cash adalah apa? Cash adalah asset. Sales adalah revenue bertambah bertambah. Okey. Kalau aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit, revenue bertambah sebelah kredit. So debit cash, kredit sale. Okey. So awak tanda sendiri lah. Ni. Atas tak ada tanda So kalau yang betul, betul lah. Jadi ni sistem online, belajar online ni kena tanda sendiri lah. Okey, soalan kedua pula. Kalau tak sempat dia awak ambil gambar lah. Dan ingatkan saya juga lah, saya pun boleh beri ni lah, nota ni. Secara nanti saya berilah sebab dia boleh save kan. Bagus juga ni. So, nombor 2. So, Afiq Aikal dah hantar. Dia tak perlu hantar lagi. Orang lain pula. Nombor 2. Sold goods to Sulaiman for RM2,500 on credit. On credit maksudnya secara hutang. Okey, awak cuba buat untuk analisis serta buat journal. Macam inilah. Macam awak buat tadi lah. Ni analisis kat atas.
Yang ini adalah apa? General. General. Okey, yang ni soalannya. Sold goods to Sulaiman for 2,500 on credit. Tu je, cara hutang. Jadi awak cuba buat macam jawapan ni lah. Kalau dah siap, boleh PM tepi ya. Ataupun tu masuk ke grup pun boleh. Sir, yang kat situ dia kata sold goods tu account sir? Account dia. Account ni sold. Sale, account sale. Bagi satu ni. Cuba. Account apa awak ingat? Yang kita dah ada saya ajar tu. Account goods tak ada kan? Setiap orang kena buat. Kalau tak nanti awak tak yakin. Sebab saya kalau tunggu jawapan nanti bila buat salah. Bila buat memang salah. Confirm. Banyak lah. 80% belajar salah bila final betul ni. Sebab tu ni peluang awak. Ni. Saya tak pernah tahu ajar detail macam ni. Soalan salin. Jawapan. Level 2 tak pernah. Ni saya buat betul lah. Tapi saya tengok ada kesan lah. Ada yang saya tanya, ada juga pelajar. Tak faham Cik Hot saya tanya kan. Saya tanya tu. Tapi yang ni melalui banyak lah. Ada banyak contoh nanti. PM tepi yang dah hantar, tak payah hantar. Yang belum hantar tu, kalau awak nak nunggu sampai 4.30 ni, tak patutlah kan. Belum banyak lagi soalan ni. Ada 8. Jangan terlalu segan hidup ni. Jangan terlalu segan. Hari ni memang saya penat sikit lah sebab apa? 3 kelas hari ni. Jadi 6 jam lah saya ajar. Pagi 2, petang. Jadi minta tolong awak jugalah ni. Mungkin lepas ni saya tengok penat ni saya rasa. Cuma saya rasa awak kena tulis nama kehadiran awak lah. Dekat WhatsApp group. Siapa yang tak pernah PM tepi saya? Hantar
Dekat 019 tu lah. Yang nombor telefon ni. Pertama tu. Okey, yang ini tak ada lagi yang menjawab. Saya teruskan. Sol ni lah account sale Boleh tak Saya risau ni Allah. Boleh buat tak ni sekarang? Ada yang dah buat ke? Tak buat ni, tunggu. Sales. Satu lagi, Sulaiman tu kita jual kepada siapa? Jual kepada siapa? Jual kepada siapa? Pelanggan kan? Ingat kan saya suruh apa? Jual kepada pelanggan. Customer lah. So customer adalah apa? CD lah. Apa maksud C? C customer. C customer. Customer adalah debtor CD So customer ialah debtor Sulaiman. Okey. Sale adalah apa? Kategori di bawah apa? Kategori apa? Revenue Ingat Dan debtor adalah asset. So bila kita jual, sale kita bertambah, revenue bertambah dan
Dr. Sulaiman berhutang dengan kita. Hutang Dr. Sulaiman dengan kita semakin apa? Semakin bertambah. So, revenue bertambah sebelah kredit. Aset bertambah sebelah debit. Okey. Dan debit Dr. Sulaiman dan kredit apa? Sale. So, debit apa? Debit Dr. Sulaiman dan kredit apa? Kredit sales sebanyak berapa? 2,500. Ni. Awak tanda ni 2, dapat 2 markah Kalau tak kosong lah awak dapat Okey, awak boleh ambil gambar ke. Yang ni ada lagi satu soalan yang hampir sama, nombor 3 ni. Yang awak pun boleh, kalau boleh yang ni memang kena buat sendirilah. Tanpa tengok jawapan soalan nombor 3 nanti. Ini awak kena hafal boleh tak hubungan ni? Debtor dengan merah ni, merah awal. Ni susah sikit. Ada pelajar yang salah, dia creditor kan. Ia adalah debtor, ia adalah asset. Dah siap belum ni? Dah. Okey, kalau dah, kita buat nombor 3. Pun ada peluang orang lain untuk menghantar jawapan. Nombor 3. Credit sales to debtor Ahmad. Ni senang lah. RM. Ni soalan dia. Kena buat analisis. Dan kena buat analisis. Dengan general. Ni kalau boleh. Kalau yang ni boleh buat, senang lah. Kalau boleh, yang lain lah. Banyak lagi yang hantar. Yasmin Paris, Amirul Daniel ni, Adib. Saya tak dapat dengan semua ni sebab saya takutlah usik-usik lah. Macam tadi saya usik apa saudara yang datang ni kan. Ada gambar berdua tu. Ikon 2 orang. Terus dia jam. Nanti kalau dah siap yang ni, boleh tak tolong siapa-siapa yang belum pernah hantar. Saya janjilah yang awak hantar ni akan dapat makan bonus lah. Kan kita ni sampai berapa sen kan. Sampai hujung sem ni. Banyak masa lagi. Tapi yang ni memang saya detail Yang ni memang saya detail. Yang akan datang mungkin tak tempat buat macam ni Risiko lah saya ambil risiko ni sebab kalau secara lain dia suruh awak hafal je. So yang credit sales tu dia kira sebagai kredit dengan sales ke kredit je? Sales je? Sale saja. Sale dengan debtor saya beri ni lah. Sale dengan debtor. Awak kena hafal akaun-akaun yang saya sebut tadi. Jangan awak tambah pula akaun je.
Mana ada akaun kredit, dia akaun kredit sale boleh, akaun sale pun boleh. Nanti kalau awak dah hantar, awak dah siap, hantar kat PN tepi lah. So yang ni ada lagi yang masih belum hantar ni. Ada hantar kan? Tak pernah hantar. So dia akaun apa? Sale dengan akaun apa? Debtor apa? Debtor Ahmad. Awak lengkapkan boleh tak? Awak lengkapkan sekejap je. Kalau dah siap, kalau malas sangatlah awak nak PN tepi ni, ya Allah, hai. Awak jangan kata awak dah siap lah, senang saya teruskan. Dah. Yang analisis dah saya. Journal. Journal yang penting. Awak respon sikit kalau saya tanya, awak kena respon. Jangan tangguh-tangguh, jangan nak buat esok tantah mas esok dah subjek lain kan. Tak sempat lah. Okey, saya cuba buat sale. Bila dalam kes ini, bila kita buat jualan, sale kita bertambah. Walaupun nama kredit bukan maksudnya kredit, so Asha dah hantar. Walaupun nama dia kredit sale bukan maksudnya kreditor okey. So tengok pada urus niaga dia. So Dr. Ahmad, sale adalah revenue. So okey, ni jawapan betul Asha ni betul. Revenue bertambah, aset pun bertambah. Revenue bertambah adalah sebelah mana? Tengok daripada hukum formula dia. Okey, so debit apa? Debit Dr. Ahmad. Sebab nanti bila saya beri markah, saya tengok tau tag-tag nama ni ada tak pernah PM tepi saya tak ya. And then sales sebanyak berapa? 7,000. Okey, betul lah. Syah ni betul kan? Okey, kita ada soalan lain pula. Soalan ni agaknya yang paling susah lah, yang saya belum ajar lagi. Ni peluang. Ni saya rasa saya terbajar, saya tak suruh buat lah.
Yang ni awak tanda lah, dia betul lah. 2 markah. Okey. So, kita ada lagi 15 minit. Mungkin kita ada 8 soalan, baru 3 ni. Okey. Kalau boleh, awak jangan lupa letak nama awak dalam WhatsApp group. Untuk saya tak boleh panggil seorang-seorang, nanti masa lah. Tadi pun dah delay. Kan tadi. Delay lah tadi. 3 suku nak mula lah. 3. Nanti mungkin next class kita guna Microsoft Teams tau. Nanti saya ajar lah. Bukan Google Meet, pakai Teams. Google Meet ni dia itulah. Keluar masuk penting pula. Dia tak stable. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan yang keempat. Yang ini agak susah sikit. Sulaiman return, memulangkan defective good, barang rosak, worth RM200. Ini susah sikit. Okey. Sulaiman kita punya pelanggan kita namanya Sulaiman. Our debtors lah. Pulangkan barang. Yang kita dah jual, dia pulangkan sikit barang. Barang yang rosak lah. Contohnya kalau kita jual pakaian, dia nak size XL. So, kita beri dia size S. So, sempit So, dia pulangkan baju tu. So, return. Contoh dalam hal ni, kita dah jual pakaian lah. Salah saiz. Jadi, Sulaiman tu pulang balik. So, nilai baju tu adalah 200 ringgit. Macam akaun dia. So, kita kena pasti. Yang ini adalah akaun. Kita kena pastilah akaun Sulaiman. Sebab hutang dia semakin berkurang lah ya. Dan satu akaun return. Okey. Ini tak ada dalam buku, tak mana buku tak ada. Saya buat sendiri. So, satu, Sulaiman maksudnya kita akaun ni lah namanya debtor apa? Debtor Sulaiman. Yang kedua, return. Yang ini dinamakan, bila dia pulangkan barang kat kita, ingat bila dia pulang barang kat kita, ini dinamakan return inward. Masuk kat kedai kita return inward. Ini susah. Ataupun sales return Ataupun apa? Sales return. Di mana kita dah buat asalnya kita buat jualan dan kita pulangan jualan lah. Daripada jualan. So, kembali semula. Yang ini rasanya awak kena hafal saja. Debtor Sulaiman adalah senang. Debtor Sulaiman adalah aset. Ingat Dan return ini, sebarang return, ia adalah antara revenue ataupun expenses. Daripada perkataan sales ini, asal sales adalah apa? Sales. Revenue ke expenses? Revenue. Revenue. Ini senang. Kalau anda faham yang ini, senang sangat. So, kalau ada perkataan inwards, so awak jangan mandai-mandai pula semua expenses inward ni return, jangan kata expenses ke apa. Awak kena tengok pada asalnya So, kalau sale, so kalau awak berkaitan dengan return, ia adalah dua-dua berkurang
Dua-dua berkurang. So, kalau debtor berkurang sebelah mana? Aset berkurang sebelah mana? Aset berkurang sebelah mana? Kredit. Kredit. Revenue berkurang sebelah mana? Debit. Debit. Okey. So, yang ini awak kena buat lah. Balik semula macam ini. So, journal dia ialah apa? Debit apa? Debit return inward. Dan kredit apa? Kredit debtor apa? Debtor Sulaiman 200. Ni. Okey, saya ulang. Debtor Sulaiman pulangkan barang. Bila dia pulangkan, dia masuk, barang itu masuk ke kedai kita, dinamakan return inward. Ataupun pada asasnya ialah sales inward. Sales return. So, ia pada dasarnya ialah account revenue. So, disebabkan dia pulang, hasil jualan dia, revenue kita semakin berkurang. Sebelah debit lah, return inward tu sebelah debit. Dan kredit debtor. So, solat. Bukan solat maksudnya azan kita hormat. Okey, nanti saya akan beri soalan lain dalam perbincangan. Nanti kita selepas ni saya akan juga macam buat soalan tu saya masukkan e-learning dan awak kena buat jawapan dia masuk dalam e-learning jawapan. Dan seterusnya kita ada soalan seterusnya, soalan kelima. Purchase good for RM 5,000 by check. Jangan terlalu berairah. Check ialah bukan akaun check. Check ialah akaunnya apa? Cash at bank. Cuba buat yang ni. Buat general dia. Nanti boleh tak? Kita ada masa 8 minit. Awak letak nama awak boleh tak? Kehadiran hari ni. Kehadiran tarikh hari ni.
buatlah macam biasa tu. Untuk saya akan update nanti kalau untuk ni. Buat nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan, nanti saya akan ni lah. Saya akan jangan sampai ni lah. Jangan sampai malam baru nak siap. So hari ni. Okey, Umi Wardina. Saya dah terima betul. Cuma Umi Wardina tu depth tu kena kanan sikit kena kanan sikit lah macam ni. Terima kasih Umi tu. Cepat Jamil Daniel tu lama. Cepat salah, tak masalah je Jamil Daniel. Awak kasi nama untuk kadang cepat je. Jawapan lambat, kan tahu. Ni account apa? Account purchases. Cash at bank. Okay. Purchases adalah expenses. Adalah asset. So, expenses bertambah sebelah debit. Sebelah kredit. Jadi dia punya general dia lah apa? Debit apa? Debit purchases and credit apa? Cash at bank. So kita alhamdulillah cuma yang ni dah siap lah. Cuma saya boleh beri hint kalau dalam buku tu tengok dalam PDF saya dah bagi tadi baru tadi masa awal kelas tu. Kalau contoh nombor 6 tu boleh buat nombor 7 tu. Nombor 7 kita ada account yang dinamakan return outward Return outward tu adalah purchase return. Dia adalah expenses. Expenses berkurang. Okay. Nombor 8 ia adalah account apa? Discount allowed. Discount allowed adalah expenses. RM berapa? RM 80. Bertambah.
Yang ni awak take note lah untuk menjawab hint untuk nombor 7 dan nombor 8. Ya, dalam PDF tu. So, kita tak sempat siap 7 dan 8. Ada hikmah juga lah ya. Jadi, awak tak adalah ni. Tapi soalan ni saya akan beri lagi dah. Saya akan beri lagi untuk awak. Dan banyak latihan pada lepas ini. Banyak latihan, bukan lepas ni, saya akan masukkan soalan tu. Banyak soalan. Banyak awak kena tahu apa debit apa, kredit apa, debit apa. So, ini awak kena buat. Ini kena buat. Walaupun saya beri masa tu mungkin awak tak sempat. Kalau mungkin minggu depan awak nak hantar, masih lagi boleh dibenarkan awak hantar lah. Benda ni bukan betul salah, benda ni awak kena buat, memang wajib buat lah. Yang saya beri soalan ni. Okey. So, berkenaan dengan buku, saya belum siap lagi buku lah. So, tetapi awak kena ni lah, kena awak yang takut buku memang dapat, kalau tak dapat, pulangkan duit. Okey. Tulis je nama, masukkan duit. Kalau tak cukup duit, bayar ansur-ansur. Nanti saya akan soalan Google Form tu lah. Yang awak tengok balik lah. Janganlah malas sangat. Tengok balik. Tengok Google Form. Isi lah. Okey, ada apa pertanyaan? Nanti saya akan beri soalan yang awak kena hantar ni sebelum hari Rabu lah ya. Biasanya saya latihan tu, awak kena hantar balik sebelum hari Rabu. Mungkin lepas ni saya akan rehat dulu. Nama awak kena tulis lah. Sebab memang manusia kena rehat. Dan lepas tu saya akan cegas balik lah. Sambung balik kerja-kerja saya ni. Kehadiran, video hari ni, latihan yang saya akan berikan dan awak kena hantar. Dan modul tu masih belum siap. Itu untuk subjek tu, benda yang sama untuk subjek lain. Ada pertanyaan tak? Yang soalan sepaparkan dekat screen ni untuk apa? Yang ni untuk yang awak tengok dalam PDF dalam WhatsApp tu, waktu awal tadi pukul berapa tadi? Pukul 3.30 ni. Pukul 2.30 ni saya dah masukkan WhatsApp tau. PDF. Ada soalan aktiviti 2.6. Yang ni ada hantar dekat e-learn lah. E-learning. Yang ni benda yang sama ni awak kena hantar dalam e-learning lah. E-learning di mana saya akan buat balik soalan. Banyak soalan yang saya buat, awak cuba buat. Benda yang ni saya buatlah time frame ni 2 hari. Tapi awak kalau nak tak siap, hantar minggu depan pun boleh lah. Tapi dari situ lah, late ke dan sebagainya. Ni untuk kita kawal lah supaya awak jangan tertangguh-tangguh. Tapi jangan langsung nak buat. Okay, ada pertanyaan lain tak? Soalan nombor 6 sah? 7, ada 8 soalan nombor 6. Tak apa. Nombor 6 sama macam soalan ni. Nombor 5 tu. Nombor 6 Nombor 6 kau nanti lah. Hint ni semua. Kreditor apa ni? Kreditor beda kan? Okay. Awak boleh buat rasanya. Awak cuba buat. Awak kena tahu debit apa, kredit apa. Okay. Alright, ada pertanyaan lain? Jadi awak dah buat. Jadi awak seramai-ramai ni awak buatlah kumpulan nanti. Jadi soalan-soalan tu awak boleh bincang lagi seronok kan. Kalau macam saya ni boleh tapi yang kerja tak kerja. So awak buat kumpulan dulu, awak hantar. Nanti yang ni paling susah lah. Okay. Dan biasanya kalau pesara lain dia take for granted tak. Cikgu take for granted yang ni sebabkan dia suruh hafal saja. Tapi kalau hafal susah lah. Nanti dia tukar sikit perkataan. Ya kan. Contohnya return awal dia tukar pada purchase return. Pandai kepala kan. Okey, rasa tu saja dah 4.30. Nama kena tulis Nanti saya akan update sendiri. Okey, kalau tak ada apa, kita setakat ni saja. Dan kita tutup kelas ni dengan transfer langsung. Okey, bye-bye. Jumpa lagi Bye-bye.